Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hakim daripada syarikat Virtual Instrument and System Innovation Sdn Bhd ataupun lebih kenali sebagai VC ataupun Synergy Sdn Bhd. Okey, baik. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya dan pengetahuan saya dengan anda semua tentang cara menggunakan perisian LabVIEW. Mungkin ada setengah daripada anda yang dah biasa menggunakan LabVIEW dan ataupun mungkin ada setengah daripada anda yang belum pernah lagi mencuba menggunakan LabVIEW, tapi tak mengapa kerana saya pun masih lagi pengguna baru ataupun user baru dalam menggunakan perisian LabVIEW ini. Okey, baik. Jadi topik yang saya akan kongsikan bersama dengan anda semua hari ini adalah lebih berkaitan dengan cara asas penggunaan LabVIEW dan juga cara menghasilkan report dalam pelbagai jenis, sebagai contoh Excel, Word, HTML dan PDF daripada perisian LabVIEW. Okey, tanpa membuang masa, kita akan membuka kita punya software LabVIEW. Okay, di sini kalau di PC saya menggunakan perisian LabVIEW NI LabVIEW 2019. Okey. Apabila LabVIEW dah run dan terbuka, anda akan dipaparkan dengan dua jenis window. Yang pertamanya adalah front panel. Front panel ni yang memaparkan user interaction dengan program, dan user akan nampak benda pada bahagian ini. Dan biasanya kalau sebelum run dia beza front panel dan yang di belakangnya dipanggil dengan block diagram. Block diagram ni adalah tempat di mana kita membuat segala kita punya wiring program dan juga interaction antara block diagram dan juga function palette. Okey, sebel sedikit Okey. Jadi sekarang kita akan cuba untuk menghasilkan word report generation daripada template. Okey, sebelum kita melakukan program, kita kena hasilkan template itu sendiri, iaitu template bagi report Excel dan juga template bagi report Word. Okey, kita minimize dahulu kita punya software LabVIEW. Okey, kalau anda dapat dilihat di saya punya paparan screen window saya, anda dapat lihat saya sudah siapkan terlebih dahulu saya punya template untuk file Word dan juga template untuk file Excel. Okey. Dan take note bahawa extension untuk template bagi Word dan Excel adalah sedikit berbeza bagi extension untuk file Word biasa dan Excel biasa. Kalau anda dapat lihat di sini, dia punya extension dia adalah .dotx, manakala extension untuk Excel template adalah .xltx. Okay. Contoh, saya akan buka template untuk Word dahulu. Okey. Ini adalah template yang saya dah sediakan terlebih dahulu. Anda boleh sediakan template ni ikut atas kemahuan anda, atas keperluan anda. Okey. Kalau di sini saya dah sediakan logo syarikat saya, syarikat yang saya berkhidmat, dan juga di sini ada test information semua, sensor data result. Okey. Jadi sekarang bila kita create template dan juga template dalam bentuk untuk Word dan juga Excel, apa yang kita nak adalah cara yang mana kita punya perisian LabVIEW tu boleh communicate dengan kita punya template dan send data kepada kita punya template. Jadi macam mana caranya? Okey, jangan risau, saya akan tunjukkan caranya. Okey, pertama, cara dia agak sedikit berbeza untuk file Word dan juga Excel, tapi secara dasarnya lebih kurang sama. Okay. First, untuk Microsoft Word, kalau anda dapat lihat di sini pada ruangan tab Insert. Okay. Kemudian anda pergi kepada menu Bookmark. Okay. Di sini saya dah bookmark dah
ruangan untuk data, ruangan untuk date, ruangan untuk operator dan ruangan untuk time. Okay. Jadi apabila saya dah insert bookmark pada bahagian ini, LabVIEW akan insert data ataupun user input pada ruangan ini saja. Okay. Kalau anda dapat lihat di sini ada satu macam cross mark ataupun typing mark, saya pun tak tahu nak sebut macam mana, tapi itulah dia ada sedikit simbol marking untuk menandakan bahawa LabVIEW akan send data directly pada ruangan kosong ini. Okey. Seterusnya kita cuba lihat pada file untuk jenis Excel tu. Okey, ini pun sama juga dari segi format. Saya dah sediakan saya punya template Excel. Ini pun sama macam file Word yang saya sudah sediakan terlebih dahulu tadi. Okay. Cuma tadi kita menggunakan insert bookmark kalau nak insert data ke dalam Word. Tapi kali ini kita akan menggunakan insert. Oh, maafkan saya. Dia bukan insert, dia sedikit berbeza untuk Excel. Kita menggunakan formula. Okay. Di formula ni kita ada define name. Okay. Bila dia define name, anda akan ada satu pop-up window yang mana dia akan dia akan memilih mana ruangan cell yang anda select, yang mana di situ dia akan ada create satu macam reference point dalam bentuk formula. Okay. Jadi reference point ni dia akan gunakan oleh LabVIEW untuk anda masukkan data. Okay. Di sini juga ada name manager. Okay. Di sini saya dah select terlebih dahulu untuk saya punya ruangan data, date, operator dan juga time. Kalau anda nak lihat terlebih lanjut, contoh kalau saya klik di sini dan saya klik di button ini, okay, dia akan highlight ruangan yang mana data akan dimasukkan. Okay. Sama juga macam Word tadi, dia ada satu bookmark manager. Jadi anda boleh lihat mana ruangan yang anda dah specify terlebih dahulu untuk anda lihat mana ruangan yang akan dimasukkan data oleh LabVIEW. Okay. Okay. Dan jangan lupa, sama ada Excel ataupun Word, anda harus save dia punya template. Dan jangan pelik lah kalau sebab bila kita save tu, kita tak akan boleh save dia secara biasa. Sebab dia terus akan prompt user untuk save secara save as. Dan bila save as tu, anda boleh browse lah tempat mana yang anda nak simpan template tu. Kalau macam saya pilih di desktop sebab saya senang nak cari. Dan seperti yang saya stress out pada permulaan video tadi, bahawa pentingnya untuk template tu berada dalam format, dia punya extension tu berada dalam format .dotx dan juga format .xltx. Okay. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita buka kembali kita punya perisian LabVIEW. Okay. Ini kita punya block diagram dan juga ini kita punya front panel. Okay. Di sini front panel, saya akan create satu string control untuk grab user input untuk dia letakkan ruangan operator ni. Okay, di sini adalah string control. Yang ni saya dah sediakan terlebih dahulu. Kalau anda nak cari, anda boleh right click pada front panel ni, anda pergi pada string, anda pergi pada string control. Okay. Sama je caranya, cuma mungkin sedikit style design tu berbeza sebab yang ini menggunakan style, siap saya, modern. Kalau yang ni saya nak menggunakan style silver, jadi orang kata apa, dia punya illustration tu nampak lebih menarik lah, lebih user interaktif. Seterusnya, saya juga memerlukan input daripada user dari segi bentuk data. Okey, data dia saya ambil dalam bentuk table. Okey,
Ini yang saya sudah sediakan terlebih dahulu tadi. Kita create sedikit independent text untuk remark. Word report generation. Okay. Ini kita besarkan sedikit. Okay. Word report generation. Okay. Untuk table ni, jangan risau, saya akan tunjukkan. Anda boleh pergi, kalau contoh saya nak guna style silver, ada function palette table dan juga table. Okay. Sama je dia punya illustration dan cara penggunaan yang sama. Dan cara nak masukkan data tu, anda just perlu tekan dan type saja. Contoh sini saya type DA data 1 dan anda masukkan saja value. Value ni tak kisahlah, value random saja. Sebab kita tak concernkan dia punya value, sebab kita tak perlu buat analisis ataupun apa-apa. Sebab ni secara asas dan general saja. Bagaimana saya nak tunjukkan cara kita nak generate pelbagai report daripada pesan lebih. Okay. Ini data yang saya dah create. Okay, sekarang kita punya form panel dah settle. Kita pergi pula kepada block diagram. Okay. Sekarang kita punya block diagram, kita dah ada kita punya control. Saya kemaskan sedikit. Okey. Anda right click pada bahagian block diagram ni dan pilih kategori report generation dan pinkan dia. Okey. Sekarang ni kita terdapat ada banyak pilihan yang kita boleh pilih. Di sini ada word specific, Excel specific, HTML reports only. Jadi kita banyak bermain dengan word specific, Excel specific, HTML dan juga pada bahagian-bahagian ni. Okey. Okey, saya tutup dulu ni. Okey. Step pertama sekali yang kita akan pilih report generation, kita akan menggunakan create report dan juga append report text. Okey. Append report text. Okay. Tapi sebelum tu terlebih dahulu kita kena ada kita punya data container. Error in dan juga error out. Okay. Kenapa perlu ada error in dan juga error out? Error in dan juga error out ni dia akan mengawal kita punya execution of coding program. Sebab beza LabVIEW dengan dengan cara-cara programming yang lain adalah LabVIEW mengutamakan program secara bentuk flow of programming ataupun dari segi kiri ke kanan. Dia berbeza sedikit daripada cara programming biasa yang mana programming biasa lebih menggunakan struktur line by line. Okey. Selain itu, error in, error out ni juga perlu untuk kita ketahui sama ada akan ada error berlaku atau tak bila kita buat programming dalam LabVIEW. Kita sambungkan dia, tarikkan dia. Okay, di sini kita sambungkan dia punya error wire. Ini adalah function create report tadi. Okay, kemaskan. Okay. Ada satu lagi tips yang saya nak kongsi dengan anda semua. Kalau anda tak tahu function apa yang setiap palette tu buat, anda boleh pergi dan klik pada palette tu, tekan Ctrl H dan akan ada keluar satu context help. Yang ni dia akan displaykan dia punya printout
yang mana anda boleh tahu dia punya setiap pin out tu tujuan dia untuk apa dan untuk ke mana kita nak wirekan dia. Okay. Mungkin kalau dari segi konteks help ni, dia punya explanation ataupun dia punya help tu mungkin tak terlalu detail, tapi kalau anda nak lebih detail, anda boleh pergi kepada detail help dan dia akan buka satu window yang dia akan paparkan segala jenis. Okey, ini dia akan paparkan segala jenis detail dan juga information berkenaan dengan palette tu secara terperinci. Okey, alamak, nampaknya saya punya okey. Misalnya laptop agak menggunakan perisian dia jadi sedikit berat lah. Okey, ini saya punya detail tentang palette create report. Anda boleh tahu dia guna data type apa, pin out untuk apa, dan juga dia boleh function untuk apa. Okay. Saya tutup dahulu, saya punya window. Saya pergi balik saya pada saya punya block diagram. Okay. First, kita nak create report Word dahulu. Jadi, kita akan pilih report type, right click, dan juga create constant. Okay, akan keluar enum constant, dan daripada drop down ni saya akan pilih 5 word. Okay. Word, saya tarik sedikit. Okay, lepas tu saya akan create constant lagi pada bahagian ruangan template sebab kita nak generate based on template, bukannya kita nak based on low level ataupun express by. Kita just nak create by kita punya template yang kita dah sediakan terlebih dahulu. Kita create constant dan dia akan keluar constant in terms of 5 path. Okay, satu lagi saya lupa nak ceritakan terlebih dahulu tadi. Sebelum saya buka perisian lab view tadi, saya ada create satu new folder di pada bahagian saya punya file report. Okay, file report yang mana ini akan menyimpan semua jenis report yang akan di-generate oleh lab view. Okay, manakala untuk template tu saya simpan sekali lah di desktop. Okay, balik semula pada kita punya perisian lab view. Okay, untuk kita discover balik kita punya template tu, kita hanya perlu right click, browse for path, pada desktop, dan kita boleh cari balik kita punya template Word. Okay, di sini kita punya template word.docx. Kita save. Okay, nampak dia dah create dah kita punya file path kepada kita punya Word template tadi. Jadi kita boleh minimize sebab kita tak nak kita punya block diagram ni terlalu messy ataupun terlalu panjang. Okay, seterusnya kita akan gunakan function append report text. Append report text ni dia akan add text pada kita punya report. Okay, first and foremost kita kena wirekan dia punya error line lah. Okay. Dan juga kita kena wirekan dia punya reference untuk report out tu. Ini penting supaya dia setiap palette tu tahu reference report tu daripada mana dan dia dapat create report. Okay, di sini ada satu bahagian yang penting saya nak ceritakan. Ada Microsoft Office parameter. Okay, right click pada pin tu dan juga create constant. Okay, di sini dia akan keluar satu constant dalam bentuk cluster. Okay, jangan risau kalau anda tak tahu apa function setiap constant dalam cluster sendiri, kerana saya ada satu tip, kerana anda boleh right click saja pada data type tu dan right click tekan visible item label. Okay, row. Jadi maksudnya dia merujuk pada bahagian row. Kalau di bahagian bawah pula, visible item kan dia column, dia merujuk pada bahagian column. Visible item kan ini label.
Jadi pada kluster yang dalam kluster ini, dia merujuk kepada kedudukan bagi Excel file yang mana dia ada row dan juga kolom. Row ni merujuk kepada bahagian yang melentang, manakala kolom ni merujuk kepada bahagian yang menegak. Okay, seterusnya kita ada yang bawah, label, name, Excel, visible item, label, bookmark word. Okey. Jadi sekarang anda dah tahu dah apa dia punya function untuk setiap constant ni. Okey, yang ni untuk Excel, yang ni pun untuk Excel. Tapi yang akan kita gunakan banyak dalam video kali ini adalah dua ini. Name, Excel, bookmark, word. Dan kalau anda perasan, ianya sama macam apa yang kita buat pada template Word dan juga Excel tadi. Kerana dalam Excel kita specify name range pada dalam kita punya template, dan juga dalam template Word kita specify kita punya bookmark. Kalau anda perasan lah, seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Okay. Tapi memandangkan sekarang kita nak generate report dalam Word, jadi kita akan insert value ke dalam ruangan string bookmark Word ini. Saya isikan, sebagai contoh, saya isikan date untuk tarikh. Okey, tarikh. Saya copy balik ini. Saya nak tarikh, masa dan juga operator. Saya sambungkan dia punya arrow line. Sambungkan dia punya reference. Dan juga saya create dia punya constant untuk dia punya Microsoft Office parameter. Sama juga untuk yang ini. Dan di sini saya specify time. Dan di sini saya specify operator. Okay. Kita dah specify dah kita punya palette untuk kita terima data. Jadi sekarang ni macam mana kita nak send data kepada palette tu. Okay. Kalau anda perasan, di sini kita ada user input tadi kan pada bahagian front panel untuk operator. Okay. Di sini kita boleh wirekan data ni masuk direct kepada ruangan text ni. Okay. Jadi dia akan terima input, apa saja input yang user masukkan kepada ruangan string control akan masuk pada ruangan text ni. Dan dia akan paparkan apabila word tu dah di-generate nanti. Jadi, untuk operator kita dah ambil daripada user input. Manakala date and time pula, macam mana kita nak grab masa. Contohnya user tu masukkan pada masa 7 pagi ataupun 8 pagi ataupun 12 tengah hari. Jadi macam mana? Okay, jangan risau. Sebab LabVIEW ada satu lagi function palette yang dikenali sebagai timing. Get date or time in seconds. Okay, saya pin dulu dahulu ni. Get date or time in second. Dan dia akan bagi data dalam bentuk timestamp. Tapi masalahnya sekarang, kita nak pecahkan timestamp tu kepada dua jenis subkategori ataupun dua jenis kategori yang dikenali sebagai date and time. Jadi macam mana? Okay, ada satu lagi palette yang kita perlu ambil, iaitu get date or time in string. Okay. Saya kemaskan sedikit ini block diagram. Kita wirekan saja. Okay, pada ruangan ni ada nampak tak? Date string anda boleh wirekan direct saja pada ruangan text input, dan juga time string anda boleh wirekan saja direct pada punya text input. Okay, settle. Sekarang untuk bahagian parameter yang bahagian atas pada Microsoft Word tu dah settle. Okay, seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita akan ambil palette yang ini, Word Edit Cell.
Word edit cell ni anda boleh ambil daripada report generation, ambil word specific. Word specific, word advanced. Okey, kalau contohlah katakan anda macam saya, anda tak jumpa nak cari palette tu, jangan risau. Ada satu lagi cara yang anda boleh macam cheat code lah untuk dalam, ataupun tip dalam cara menggunakan Pixelmator View. Anda boleh control space dan akan ada satu pop-up window yang keluar, dikenali sebagai quick drop. Quick drop ni dia akan banyak tolong developer ataupun programmer in case nak increase dia punya programming speed dalam cari function palette. Kalau tidak, kita kena buka function palette ni satu-satu, kita kena cari satu-satu mana setiap function yang kita nak. Tapi daripada bila kita control space, kita boleh type contoh yang tadi, word edit cell. Kita type saja WORD word edit cell. Okay, di sini dia dah carikan, kita just perlu right click dan dia dah keluarkan palette ni siap-siap untuk kita. Okay, sekarang kita nak gunakan palette ni. Okay, saya kemaskan balik. Macam biasa, kita waikan dia punya reference point. Dan apa yang penting adalah kita nak dia punya start point untuk data tu masuk. Jadi kita create constant. Macam saya nak start point tu untuk data tu masuk adalah pada, kalau ini kita tak tahu ini untuk apa, kita just visible item ni, label untuk row. Okay, jadi saya perlukan row saja. Saya just type value 1 dan dia akan start insert data pada row 1, kolom kosong. Okay. Data tu kita ambil balik daripada user input tadi, masukkan kepada value. Okay, settle ruangan untuk masukkan data. Tapi belum habis lagi. Setelah anda masukkan data, apa yang perlu anda buat? Sebagai contoh, kalau anda dah siap gunakan Microsoft Excel ataupun siap gunakan Microsoft Word, anda dah typing segala jenis badan tu, apa yang perlu anda buat? Anda perlu save report tersebut. Sama juga macam like view, dia ada satu function yang kita panggil sebagai save report to file. Sambungkan dia punya reference point. Okay, di sini kita pilih report file path, kita create constant dan dia akan keluar constant in terms of file path. Jadi kita pilih browse for path, kita pergi pada desktop dan juga kita pilih file report yang kita dah create beforehand tadi, yang mana kita nak save semua report yang dah di-generate ke dalam satu folder. Okay, kita pilih save. Dan dia prompt user untuk insert file name. Jadi kita akan beri file name dia sebagai word report. Word report. Okay, save. Okay, dia dah generate kita punya file path. Kita minimizekan kita punya constant ni. Okay, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita kena dispose report ni. Ini adalah satu perkara yang penting. Okay, dispose report ni. Ini adalah untuk kita close reference kita punya report reference. Kalau tidak, dia punya reference tu akan sentiasa hanging dan mungkin akan consume sedikit memori lah. Untuk yang ni mungkin saya punya teori tu agak salah ataupun tidak, tapi setahu saya, kalau bagi setiap lab view ni, setiap reference yang kita dah buka,
kita kena harus tutup ataupun dispose lah, sebab takut nanti dia akan consume PC memory. Dan kalau anda observe lah kita punya programming pattern ni, untuk apa-apa palette function yang lain sekalipun, kita akan ada open, close, create, destroy ataupun create, dispose. Jadi yang tengah-tengah tu yang main peranan dalam kita punya function, untuk kita add functionality kepada kita punya programming. Okay, sekarang dah settle, kita boleh cuba run kita punya program. Kita minimizekan kita punya block diagram. Dia akan ambil sedikit masa. Kalau anda lihat, dia akan buka file Word. Anda nampak dia dah auto insert data kepada kita punya file report. Okay, sekarang dia dah save. Anda dapat lihat pada folder file report ada satu Microsoft Word file yang dah di-generate. Okay, anda dapat lihat di sini. Okay, saya maximize. Okay, sekarang semua data yang dah dimasukkan tadi lebih dahulu dah dipaparkan pada bahagian ini. Tapi kalau anda perasan, kenapa pada bahagian test operator ini kosong? Ini kerana pada semasa kita run program tadi, user tak masukkan apa-apa input pada ruangan test operator. Jadi kalau anda boleh lihat, saya tutup balik. Saya buka balik. Okay, saya pakai form panel. Saya isikan nama. Sebagai contoh, nama saya Muhammad Nur Akil. Okay, saya run balik. Dia akan ambil sedikit masa untuk dia buka file Word tu, dan juga untuk dia insert data tu, dan juga untuk dia close balik dan dia save balik. Sekarang dah settle. Kita minimize balik punya block diagram ni juga from panel. Boleh buka. Dia akan replace balik file Word tu. Dia akan replace sebab kita punya file name tu sama. Kalau kita punya file name tu lain, dia akan create file baru lah. Okay, saya maximize. Okay, sekarang kita punya parameter semua, data semua dah cantik, dah masuk. Okay, ini secara asasnya lah. Okay, sekarang dah settle untuk bahagian Word report. Sekarang kita akan masuk pula kepada bahagian Excel report. Okay, cancel saja. Close. Okay. Untuk bahagian Word report ni, cara dia agak sedikit sama juga dengan maafkan saya, untuk Excel report. Kalau kita nak generate Excel, apa yang kita perlu ubah pada bahagian ini adalah in terms of create report ni, kalau di sini kita pilih Excel, kita pilih Word. Kalau kita nak generate Excel, kita pilih Excel. Okay. Dan yang penting pada create report ni tadi, kita kena specify balik dia punya five path untuk kita cari balik dia punya template path untuk dia jadikan sebagai reference untuk dimasukkan data. Kita browse path balik, kita pergi pada desktop, kita cari mana kita punya template Excel yang kita dah save terlebih dahulu ni. Kita tekan save. Ok. Ok, pada ruangan date, sekarang ni kita dah tak pakai bookmark Word, jadi kita boleh dahulu.
Pada bahagian ni kita create constant. Apa yang kita nak adalah pada bahagian ruangan name untuk Excel ni. Nampak tak? Okey. Tarik sedikit. Jadi di sini tulis date. Kita isikan time macam biasa. Dan juga kita isikan operator. Okay. Untuk ni kita dah tak pakai dah. Sebab kita yang ini hanya khas untuk Word saja. Jadi sekarang kita nak bermain dengan palette untuk Excel saja. Jadi kita boleh remove and rewire. Ada satu lagi palette yang saya nak gunakan. Report generation. Append table to report. Okay. Yang ini dia akan create table untuk dimasukkan ke dalam report. Kita wayakan dia punya error. Okey, nampak ruangan teks data ini. Ruangan teks data ini saya akan wayakan kepada saya punya data input tadi. Kemudian saya akan ambil saya punya Microsoft Office parameter. Saya akan create constant, sama juga step dia macam yang sebelum tadi. Kita akan ambil pada bahagian ruangan name range untuk Excel tadi. Kita akan tulis sebagai data. Okey, step dia sama. Yang ni dia akan cari balik mana bookmark ataupun name range yang kita dah specify dalam template Excel tadi. Dia akan insert data ke dalam ruangan tersebut. Dia akan insert data ke dalam ruangan yang lain lah. Data. Okay, satu lagi saya nak adalah column wide. Ini merujuk pada kelebaran column tu lah. Template constant. Sekarang ni dia, sebab table tu dah create beforehand, jadi saya tak nak apa-apa. Jadi saya just tulis value negative 1.00. Okay, tu je. 1. Lepas tu saya nak save dia kat mana, saya akan browse balik path tu kat mana. Saya akan bagi dia nama Excel report. Excel report, saya akan save. Okey. Kita balik kepada kita punya front panel. Kita dah save. Sekarang kita boleh cuba run, tengok kita punya programming betul ke tak. Dia punya execution. Still running. Okey, sekarang dia dah buka file Excel. Okey, dia dah masukkan. Excel report. Kita boleh buka, kita lihat balik. Okey, sekarang kita dapat lihat semua data yang kita insert pada ruangan user input tadi dah dimasukkan pada kolom data 1, data 2 dan juga data 3. Dan juga report parameter pun dia dah insertkan sekali. Kalau ini anda dapat lihat, ni adalah nama saya, tarikh yang mana report ni di-generate dan juga masa report ni di-generate. Okey, sekarang untuk part ni, jadi itulah sedikit yang saya dapat kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Jadi seterusnya, untuk part-part seterusnya mungkin saya akan kongsikan sedikit cara untuk generate file yang kita kenali sebagai temporary file.
ataupun mungkin setengah orang ataupun developer lain dipanggil HTML5. Okay, seterusnya saya mungkin akan kongsikan juga sebuah sedikit dengan cara untuk kita generate PDF file. Sebab kebanyakan orang selepas dia dah generate file apa-apa semua, mesti dia nak save dan sebagai bentuk PDF. Sebab dia nak ensure dokumen tu genuine ataupun dah tak boleh ditemperedkan dengan apa-apa lain. Lepas tu dia nak save dalam bentuk PDF. Okay. Jadi setakat inilah saya punya perkongsian. Jadi kita akan jumpa lagi pada ruangan lain di bahagian part 2. Saya akan kongsikan. Okay. Assalamualaikum.